Boleh ya, sikit politik boleh ya. One on, relax ya. Tadi saya ada baca satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Pejuang Tanah Air, pimpinan Mukhlis Mahathir. Ya, satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Parti Pejuang, di mana dia ada buat satu kenyataan media menyatakan bahawa Pejuang memohon untuk menyertai Perikatan Nasional atas alasannya untuk menyatu padukan parti-parti Melayu. Ni tak ada habis lagi dengan perkauman parti kat Malaysia ni. Parti politik masih lagi tidak boleh lari daripada bercerita tentang perkauman. Jadi Pejuang kata dia nak mohon masuk Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin atas sebab Pejuang nak menyatukan orang-orang Melayu, ya. Seperti mana kita ketahui pada PRU yang lepas, Parti Pejuang semua calonnya hilang deposit. Ya? Apakah kerana calonnya hilang deposit maka bererti orang Melayu tidak bersatu? Itu kita kena tanya Pejuang lah. Apakah kerana partinya hilang deposit maknanya orang Melayu tidak bersatu? Ya. Dan hari ini dia tidak ada arah lagi kerana dia nak sertai Pakatan Harapan sudah pastinya akan ditolak mentah-mentah. Kerana Pakatan Harapan tidak akan menerima mana-mana parti atau pemimpin yang telah pun mengkhianati kita. Ya. Kita lebih sanggup untuk bersama dengan musuh politik daripada kita bersama dengan pengkhianat. Menerima musuh politik lebih baik daripada menerima pengkhianat. Kerana musuh politik, ya, bekerjasama dengan musuh ini, itu lumrah dalam politik. Ya, dalam masalah politik, strategi politik, ya, membentuk kerjasama dengan musuh itu adalah lumrah dilakukan oleh mana-mana parti dalam dunia ini. Dan ianya juga dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ya, apabila kita nak melakukan satu kebaikan, ada ketikanya kita terpaksa melakukan satu kerjasama atau bentuk perjanjian dengan musuh Islam itu sendiri. Ya, kalau saudara lihat dalam perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi Muhammad SAW ya, membuat satu perjanjian dengan tentera kufar di Mekah. Ya, itu orang kafir tu, ya, bukannya parti-parti politik biasa, orang kafir yang menentang Islam, yang menentang Nabi. Nabi mengadakan satu perjanjian untuk apa? Untuk masalah umat Islam waktu itu, ya, untuk memudahkan umat Islam untuk pergi ke Mekah. Matlamat dia apa? Matlamat dia untuk memudahkan umat Islam melakukan ibadah di kota Mekah, ya, daripada diganggu dan diserang selalu oleh tentera kafir, ya, Quraisy. Maka apabila ada peluang untuk mengadakan persefahaman MOU atau perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi menerimanya, ya, musuh. Ya, tapi tidak ada sejarah Nabi menerima pengkhianat, ya, pengkhianat yang telah mengkhianati Islam. Musuh okey lagi, ya. Sebab musuh ni kadang-kadang dia boleh berubah. Ya, banyak orang kafir yang menentang Nabi dulu, akhirnya mereka berubah dan menerima Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Ya, kita tengok panglima perang kita Khalid Al-Walid, ya, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, ini semuanya musuh-musuh Nabi dulu, ya, musuh-musuh Islam. Tapi akhirnya mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan Islam dan memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu musuh. Ya, tapi Nabi tidak akan mengadakan sebarang rundingan dan kepercayaan kepada orang-orang munafik pengkhianat ini. Itu yang Nabi ajar kepada kita dan itulah yang kita amalkan, ya, dalam politik. Kita boleh saja bersama dengan mana-mana parti politik, musuh politik kita. Apatah lagi dalam keadaan yang terpaksa kita lakukan kerjasama demi kebaikan rakyat. Ya? Tetapi kita tidak boleh lagi menerima pengkhianat. Contohnya Pejuang, Mahathir Mohamad. Hanya orang pengkhianat ni. Ya, Muhyiddin Yassin, pengkhianat. Azmin Ali Semburit, pengkhianat. Kita tidak boleh terima mereka sebab mereka pernah bersama kita dan mereka tikam kita dari belakang dan dia jatuhkan kerajaan yang kita bina bersama. Jadi kita tak boleh terima mereka lah. Ya? Lebih baik kita menerima parti-parti lain walaupun dia musuh kita dahulu, tapi dia tidak pernah mengkhianati kita. Sebab itu Pejuang tidak diterima ke dalam Pakatan Harapan sebab Pejuang itu
disertai oleh kumpulan-kumpulan pengkhianat. Ya. Cuma saya nak bagi tahu dengan saudara, ya, pembalasan Tuhan kepada mereka. Ya. Kalau kita lihat, Mahathir dulu adalah pengurusi Parti Pejuang. Ya. Selepas dia dipecat daripada Parti Bersatu, dia mengasaskan Bersatu, kemudian dia dipecat. Apabila Muhyiddin mengkhianati Pakatan Harapan, ya, silap Mahathir juga. Ya, dia memberi ruang kepada Muhyiddin untuk khianat. Dia sengaja nak beri ruang, walaupun keinginannya untuk menjadi pemimpin negara, tetapi cita-citanya itu disailang oleh Muhyiddin. Ya, jadi Mahathir tak dapat, Muhyiddin dapat dengan cara pengkhianatan. Kemudian apabila Mahathir dan anak-anaknya dan beberapa orang lagi pimpinan yang bersama Mahathir itu dipecat daripada Bersatu, ya, yang keluar daripada Bersatu, mereka menubuhkan Pejuang. Ya, diasaskan juga oleh Mahathir Pejuang ini bersama dengan Mukhris, ya. Dan akhirnya Mahathir sendiri keluar daripada Parti Pejuang. Ya, apabila Pejuang menyatakan hasratnya untuk bersama dengan Perikatan Nasional, ya, dan juga Pakatan Harapan. Jadi Mahathir tidak setujulah, ya. Jadi Mahathir keluar Pejuang dan katanya kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air, ya, GTA. Saya tak tahulah GTA ini antara hidup segan mati tak mahu sebenarnya, ya. Dan akhirnya dia menyertai Parti Putera Ibrahim Ali, ya. Rupa-rupanya Parti Ibrahim Ali ni ada juga lagi orang selera, kan. Tapi biasalah, ya. Bila Mahathir tak ada tempat nak pergi, selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu masih wujud, Mahathir akan terus berpolitik, saudara, ya. Jangan ingat, Mahathir akan bersara dari politik. Dia akan bersara dari politik apabila Anwar tidak lagi berpolitik. Selagi Anwar masih ada berpolitik, selagi itulah Mahathir akan wujud untuk menentukan Anwar tidak akan lama, ya, berpolitik, ya, tidak akan lama memimpin negara. Kerana kelahiran Mahathir hanyalah untuk menyekat Anwar Ibrahim. Itu misi utama dia. Ya, dia tak kisah negara nak jadi apa. Dia tak kisah negara dipimpin oleh sesiapa pun. Tetapi yang penting, dia kata negara ini jangan dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bermasalah bagi aku dan juga anak-anak aku dan juga kawan-kawan aku. Jadi orang yang tidak suka kepada Anwar ini adalah orang-orang yang ada cita-cita untuk menyakau, ya, menyakau harta rakyat, menyakau, ya, harta-harta negara. Jadi mereka-mereka ini sudah pastinya yang tidak senang kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, ya. Termasuklah Mahathir. Sebab itu Mahathir ini dilahirkan hanyalah untuk menentukan Anwar itu gagal. Sebab itu dia terpaksa, ya, menjatuhkan maruah dia bersama dengan Parti Ibrahim Ali Putera. Ya, Putera ni orang tak kenal pun sebenarnya, ya. Putera ni bertanding pun hilang deposit. Dia sama dengan Pejuang jugalah, bertanding pun hilang deposit. Tapi Mahathir tak kisah, ya. Dia sanggup meletakkan diri dia ke tahap begitu, asalkan dia boleh berpolitik, ya. Dan dia boleh juga melakukan apa saja asalkan matlamatnya untuk menentukan Anwar itu tidak boleh pergi, ya, mentadbir ataupun berpolitik lagi dalam negara ini. Jadi sebab itu saya lihat bila Pejuang ingin menyertai Perikatan Nasional, ya, atas alasan nak memperkuatkan Melayu, ini adalah omong-omongan. Ya, sebenarnya Pejuang dah tak ada arah dah, ya, dalam politik. Anak Mahathir ni, Mukhris ni, dia masih lagi ada cita-cita politik, ya. Dia masih muda berbanding Anwar lah, ya. Dan dia tidak pernah berjaya dalam politik dia, kerana politik dia sentiasa bergantung dengan bapak dia, ya, bergantung dengan bapak dia, pengaruh bapak dia. Bila bapak dia tak ada, habis. Jadi hari ini dia terpaksa bergantung, ya, dengan Muhyiddin pula. Sebab tu dia nak minta kalau boleh Pejuang menyertai Perikatan Nasional. Sedangkan dia tahu bahawa Muhyiddin ini adalah orang yang mengkhianati bapak dia, ya. Muhyiddin orang yang pecat bapak dia, orang yang pecat Mukhris dan rakan-rakan dia dulu dalam Bersatu, dan mengkhianati bapak dia juga, ya. Jadi walau macam mana pun, ya, Muhyiddin buat pada bapak dia, Mukhris sanggup untuk melutut dengan Muhyiddin minta masuk dalam Perikatan Nasional. Inilah saya katakan orang politik tidak ada maruah. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada prinsip. Bila mereka tidak ada prinsip, mereka boleh jual maruah mereka pada sesiapa saja dengan harga yang begitu murah.
Ya, sebab itu tidak ada pemimpin yang boleh lawan prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prinsip dia daripada awal sebelum masuk politik, sampailah dia berpolitik dalam UMNO, kemudian bersama dengan keadilan, dia berpegang dengan pada prinsip begitu kukuh. Tawarlah dia apa pun jawatan, ya, nak bagi dia jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat kamu kena settle kes mahkamah, kenapa? Tak ada, dengan dia tak ada. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri sekarang, ya, tak ada satu kes mahkamah pun yang dia settlekan. Ya. Timbalan Perdana Menteri sendiri, ya, dia biarkan terus menjalani proses mahkamah. Ya. Lim Go Eng terus kes mahkamah dia, Sheikh Saddiq terus dengan kes mahkamah dia. Dia tidak kacau sedikit pun. Ya. Bahkan dia tidak menukar mana-mana, ya, kaki tangan ataupun ketua-ketua jabatan yang berkuasa, ya, SPRM, Pegawai Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara, dia tidak tukar. Ya, cukup tempoh nanti, barulah dia akan fikirkan sama ada nak teruskan ataupun nak melantik yang baru. Tapi selagi kamu ada kontrak, kamu teruskan buat kerja. Ya, di situlah bezanya Anwar Ibrahim dengan Mahathir Mohamad. Ya, Mahathir ini bila dapat jawatan terus gunakan kuasa dia menukar semua orang sebab nak menangkap musuh-musuh politik dia. Ini tidak dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Sebab itu pejuang mahu tak mahu dia terpaksa pergi kepada Perikatan Nasional. Dan saya rasa Perikatan Nasional akan kutip lah, ya, sampah-sampah ni. Sebab Perikatan Nasional pun dah tidak ada apa-apa dah sekarang ni, ya. Harapkan PAS betul. Sebab itu PAS yang duk berwayan melalak sekarang ni PAS dia lah. Ya, Bersatu tak ada apa sebenarnya, dia menumpang PAS je. Ya. Sebab itu kita, ya, tentukan bahawa peperangan kita sekarang ini adalah dengan parti yang menjual agama ini. Ya, Bersatu kita boleh katakan dia ni tak ada apa. Kalau tak ada PAS, habislah Bersatu ni. Dia betul-betul bergantung dengan PAS. Ya, sebab itu kita kena tentukan misi kita adalah untuk menyelamatkan walaun-walaun yang telah pun disesatkan, ya, di dalam politik PAS sekarang ini. Itu tugas kita, tugas besar kita. Ya, kita pun tak tergamak melihat rakan-rakan kita di kalangan ahli-ahli PAS, ya, dipergunakan, ya, ditabur dengan fitnah, kemudian mereka percaya, kemudian pemimpin mereka minta maaf, ya, mereka lepaslah, ya, Encik Razman dia dah fitnah Anwar, dia minta maaf, okey, settle. Bagaimana dengan penyokong mereka yang percaya? Ya, takkan semua beribu-ribu penyokong yang percaya tu dia nak mohon maaf dengan Anwar, ya. Kamu boleh lepas, tapi bagaimana dengan dosa penyokong-penyokong kamu yang percaya kepada fitnah-fitnah kamu? Ini maksud saya. Sebab itu kita sekarang ini kena selamatkan puak-puak walaun ini daripada terus menjadi sesat dan menyesatkan. Okey. Jadi kita mengucapkan supaya pejuang diterima di dalam Perikatan Nasional, ya. Supaya puak-puak pengkhianat ini akan berada dalam satu kumpulan yang khusus, ya. Pengkhianat nasional ini akan menerima kemasukan pengkhianat-pengkhianat yang lain, supaya kita lebih kenal dan kita nak beritahu rakyat bahawa itulah segerombolan pengkhianat-pengkhianat dan satu kumpulan, ya, bersama dengan penunggang agama. Mereka berada satu kumpulan dan kita, ya, yang membentuk Malaysia Madani ini mesti berusaha keras mempertahankan kerajaan yang ada ini, ya. Biarkan Haji bercerita tentang hikayat tebuk atap, hikayat lubang dinding berlubang dan sebagainya. Biarkan dia dengan fobia-fobia dia. Biarkan dia dengan mimpi-mimpi ngeri dia, ya. Kita terus tentukan, ya, dengan semangat kita, ya, tanpa mengira apa pun, kita hendak pastikan bahawa Malaysia Madani ini, ni Malaysia Madani tu. Kita nak tentukan Malaysia Madani ini dapat bertahan sekurang-kurangnya untuk satu penggal pertama ini, ya, untuk kita buktikan kepada rakyat bahawa sebenarnya dalam negara kita ini masih ada lagi pemimpin Melayu beragama Islam yang boleh memimpin negara tanpa melakukan penyelewengan, rasuah, ya, dapat projek, komisen dan sebagainya. Kita angkat martabat Melayu, kita angkat martabat Islam, tunjukkan kepada bukan Islam bahawa sebenarnya dalam Islam ini, dalam kaum Melayu ini masih ada pemimpin yang berintegriti. Jangan
Lagi bila kita sebut pasal integriti, kita membayangkan negara-negara barat ataupun Jepun, China dan sebagainya. Yang sebenarnya di Asia ini ya telah ada Tuhan pinjamkan satu susuk tubuh ya sebagai contoh ya untuk kita tunjukkan dan kita buktikan bahawa ada sebenarnya Melayu Islam yang mampu memerintah tanpa mengamalkan rasuah, salah guna kuasa, makan komisen dan sebagainya. Dan kita nak buktikan juga kepada rakyat Malaysia bahawa serban dan jubah bukanlah satu bukti jelas seseorang itu berintegriti ataupun bijak mentadbir. Ya, ini yang kita nak ajar kepada anak-anak muda kita, kerana masih ada lagi anak-anak muda kita yang masih berfikiran bahawa lebay-lebay ini takkanlah menipu. Ya? Jadi kita tunjuk kepada mereka bahawa lebay-lebay ini kalaupun mereka tidak menipu, mereka tidak boleh menguruskan negara dengan baik. Ya, sebab itu kita lihat kualiti mereka berhujah dalam parlimen baru ini lebih kepada serangan peribadi, lebih kepada propaganda persepsi. Mereka tidak lagi bercerita tentang bagaimana nak menguruskan ekonomi negara dengan baik, bahkan mereka memperlekehkan ya, amalan-amalan program-program baik yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia Madani, kerajaan Persekutuan ini. Contohnya seperti menu rahmah dan sebagainya, mempersendakan ya, itulah yang mereka mampu lakukan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu.